Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazifa binti Ahmad Samsudin. Nombor metrik saya di 183114887. Saya dan kumpulan saya akan membentangkan tajuk mencuri dalam jenayah Islam fiqh jinayat. Okey, kita masuk kepada tarif. Apa itu mencuri? Curi atau dalam bahasa Arabnya ialah sariqah, bermaksud mengambil sesuatu secara sulit. Menurut syarak, curi ialah mengambil harta orang lain secara sulit tanpa sebarang hak dari tempat simpanan dengan syarat-syarat tertentu. Definisi mengikut mazhab, terdapat 4 definisi mengikut mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi, curi ialah pengambilan harta yang cukup nisab pembalasan hukuman potong oleh seseorang yang sudah baligh dan sempurna akalnya, dimiliki oleh orang lain, diambil secara diam-diam dari tempat simpanannya tanpa syubhah. Yang kedua, mazhab Maliki, curi ialah pengambilan harta orang lain secara diam-diam tanpa ia diamanatkan kepadanya. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, curi ialah pengambilan harta secara diam-diam dan zalim daripada tempat simpanan sepertinya dengan terikat kepada beberapa syarat. Yang keempat, mazhab Hanbali, curi ialah pengambilan harta benda secara diam-diam dan sembunyi. Okey, untuk takrif mencuri, untuk senang kita faham adalah mencuri ini adalah pengambilan harta benda orang lain secara diam-diam dan sembunyi tanpa pengetahuan tuan harta benda tersebut. Saya Hamidah binti Mahathir, nomor metrik di 183111450, akan sambung kepada hukuman mencuri. Apabila kesalahan mencuri disabitkan di mahkamah dengan memenuhi syarat-syarat yang akan diterangkan selepas ini, hukuman hudud wajib dijalankan terhadap pesalah, yang mana hukuman hudud ini ialah dengan memotong tangan kanan pada pergelangan tangan. Hukuman ini dinyatakan oleh firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 38, yang mana maksudnya, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, juga sebagai suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini, Allah terangkan bahawa sesiapa yang mencuri, sama ada lelaki ataupun perempuan, maka potonglah tangan mereka sebagai satu balasan atas apa yang mereka buat, dan sebagai satu pencegahan daripada Allah. Yang kedua, hadis Amru bin Shu'aib riwayat Al-Tabrani, maksudnya, suatu ketika seorang pencuri dihadapkan di hadapan Nabi. Baginda memotong pada pergelangan tangan pencuri tersebut. Dalam hadis ini diterangkan bahwa hukuman hudud bagi pencuri adalah pada pergelangan tangannya. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dalam Musnad daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah pernah bersabda, sekiranya dia mencuri, potonglah tangannya. Sekiranya dia mencuri lagi, potonglah kakinya. Kemudian sekiranya dia mencuri lagi, potonglah tangannya. Kemudian sekiranya dia mencuri lagi, potonglah kakinya. Dalam ayat itu diterangkan, pada kes yang pertama, tangan kanan pencuri akan dipotong. Bagi kes curi yang kedua, kaki kirinya akan dipotong. Bagi kesalahan yang ketiga, tangan kirinya akan dipotong. Bagi kesalahan yang keempat, kaki kanannya akan dipotong. Sekiranya pesalah masih terus mencuri, pemerintah harus menjatuhkan hukuman takzir yang bersesuaian bagi mencegahnya. Nama saya Siti Azizah binti Lise, nombor metrik di 1831240. Okey, seterusnya syarat-syarat pelaksanaan hukuman. Yang mana syarat-syarat ini terbahagi kepada 8.
Yang pertama iaitu balik. Kanak-kanak yang masih belum balik tidak boleh dikenakan hukuman. Maksudnya di sini, jika si pencuri itu merupakan kanak-kanak, maka ia tidak akan dikenakan hukuman. Yang kedua, berakal, yang mana orang gila tidak boleh dikenakan hukuman. Maksud sini, jika si pencuri itu merupakan orang gila, maka ia tidak akan dikenakan hukuman. Yang mana syarat pertama dan syarat kedua ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud Allah tidak akan menyiksa 3 golongan, iaitu orang yang tidur hingga ia bangun dari tidurnya, kanak-kanak hingga ia balik, dan juga orang gila hingga ia berakal ataupun siuman. Yang seterusnya syarat yang ketiga pula iaitu tidak dipaksa. Orang yang dipaksa tidak akan dipersalahkan. Maksudnya sini, jika si pencuri itu dipaksa oleh orang lain untuk mencuri, maka ia tidak akan dikenakan hukuman. Sebagai contoh, si Ali dipaksa oleh si Abu untuk mencuri sebuah motosikal, padahal si Ali tidak mempunyai niat langsung untuk mencuri, tetapi si Abu telah memaksanya dan mengugutnya. Jika ia tidak mencuri, ia akan disiksa ataupun dibunuh. Maka orang yang dipaksa ini tidak akan dikenakan hukuman. Seterusnya yang keempat, harta yang dicuri mestilah mencecah kadar yang ditetapkan, iaitu 1/4 dinar ataupun ia bersamaan dengan 1.06 gram. Maksud sini, jika harta yang dicuri itu tidak melebihi ataupun kurang daripada 1.06 gram ataupun 1/4 dinar, maka ia tidak akan dikenakan hukuman. Tetapi jika ia tepat ataupun melebihi kadar 1.06 gram, maka ia akan dikenakan hukuman. Syarat yang kelima iaitu harta yang dicuri dari tempat simpanan yang sesuai. Maksudnya sini sebagai contoh seperti loker simpanan emas, duit ataupun bank. Yang keenam, harta bukan milik atau milik bersama si pencuri. Maksudnya sini, harta yang dicuri itu mestilah bukan hak milik si pencuri ataupun berkongsi harta dengan orang yang dicuri. Sebagai contoh, Ali dan Abu ni mempunyai harta yang berkongsi. Jika si Ali mencuri harta si Abu, maka ia tidak akan dikenakan hukuman kerana harta yang dicurinya itu merupakan milik bersama mereka. Tetapi jika harta yang dicuri itu bukan milik si pencuri ataupun milik bersama si pencuri, maka ia akan dikenakan hukuman. Syarat yang ketujuh pula iaitu pencuri sedar bahawa mencuri itu adalah haram. Maksudnya di sini, si pencuri itu mengetahui bahawa perbuatan mencuri itu adalah haram dan tetapi ia tidak menghiraukannya ataupun ia tetap juga mencuri, maka ia akan dikenakan hukuman. Yang ke-8 pula, harta yang dicuri itu mestilah suci. Maksud sini, jika harta yang dicuri itu merupakan harta yang haram ataupun najis, maka ia tidak akan dikenakan hukuman. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Syakira Hanisha binti Kaizali. Nombor matrik di 183-11174. Seterusnya adalah pensabitan kes mencuri. Kes mencuri boleh disabitkan melalui kaedah berikut. Yang pertama adalah pengakuan pencuri. Yang kedua adalah bukti dan keterangan oleh saksi. Yang ketiga adalah sumpah oleh pihak yang mendakwa. Maaf ya, yang ni mendakwah ni terlebih pula. Yang pertamanya, pengakuan pencuri. Sekiranya pesalah mengaku bahawa dia telah mencuri, maka kesalahan tersebut akan disabitkan ke atas pencuri tersebut. Maksudnya, orang yang mencuri akan dijatuhkan hukuman kesalahan mencuri sebab dia telah mengaku. Yang kedua, bukti iaitu keterangan oleh 2 orang saksi lelaki yang ada dan memenuhi syarat menjadi saksi. Yang kedua, perlulah ada bukti yang kukuh. Bukti yang kukuh tu macam 2 orang saksi ataupun lebih. Dan 2 orang saksi tu perlulah memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Contohnya, baligh, berakal dan sebagainya. Yang ketiga adalah sumpah oleh pihak yang mendakwa. Sekiranya pencuri enggan mengaku bahawa dia bersalah, maka pihak yang lagi satu perlulah membuat sumpah bagi mendakwa bahawa pencuri tersebut betul melakukan
perkara yang dituduh ke atasnya. Okey, slide yang seterusnya. Pencuri wajib bertanggungjawab terhadap barang yang dicuri. Setelah kes curi telah dibuktikan dan tangan bersalah telah dipotong, pesalah juga dikehendaki memulangkan semula barang yang dicuri sekiranya masih ada. Jika tiada, pesalah hendaklah menggantikannya. Okey. Bagi pencuri ni, kalau dia dah curi, walaupun dia dah kena potong tangan, dia tetap kena menggantikan balik, dia tetap kena pulangkan balik barang yang dicuri. Sekiranya dia mencuri wang dan wang tu telah digunakan, maka dia perlu menggantikan semula. Rasulullah SAW telah bersabda, tangan yang mengambil perlu bertanggungjawab sehinggalah dia memulangkan. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Badrisha binti Salim. Nombor matrik di 183109997. Saya akan terangkan tentang jawapan kepada musuh Islam. Okey, musuh Islam sering mempersendakan hukuman potong tangan ke atas pencuri dan rejam bagi pesalah zina. Berikut merupakan beberapa hakikat bagi menjawab prasangka mereka. Okey, punca yang pertama ialah mereka mempersendakan kerana mereka musuh Islam dan mereka tidak mahu memahami rasional di sebalik hukuman tersebut. Okey, yang kedua pula ialah keyakinan kita bahawa Al-Quran yang mengemukakan semua hukuman ini ialah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga pula ialah betapa bahayanya perbuatan mencuri, yang mana jenayah ini akan menjadikan pelakunya menjadi tegar dan tidak boleh dirawat dengan hukuman biasa. Okey, manakala bagi membincangkan hukum hudud ini, terdapat beberapa perkara yang perlu diketegahkan. Antaranya ialah, yang pertama, walaupun Islam menetapkan hukuman berat yang menakutkan, namun Islam tidak mengaibkan aspek perundangan yang menghalang manusia terjebak melakukan kesalahan tersebut. Bagi yang kedua pula ialah tujuan di sebalik hukuman yang dikenakan oleh Islam bukan semata-mata menyeksa penjenayah, tetapi untuk menjaga keharmonian masyarakat. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Natasha Liana binti Daim di 18311010. Okey, saya akan menyambung pembentangan dengan kesan dan keburukan mencuri. Okey, terdapat 6 kesan dan keburukan mencuri. Yang pertama, kita akan mendapat kemurkaan daripada Allah serta berdosa besar. Okey, macam kita tahu mencuri ni ada perbuatan yang salah, yang berdosa, dan semestinya Allah akan murka dengan kita dan kita akan perolehi dosa daripada perbuatan tersebut. Yang kedua, tidak memperolehi keberkatan dalam menjalani kehidupan di dunia. Okey, bila kita dah buat sesuatu yang salah, yang tak baik, kita tak akan dapat berkat hidup di dunia ni. Okey, yang ketiga, mencemarkan maruah diri, keluarga, masyarakat, agama dan negara. Okey, bila kita buat sesuatu yang salah ni, kita kena fikir, tempias dia bukan hanya dapat pada kita, semestinya pada keluarga, masyarakat, agama, negara dan sebagainya. Okey, yang keempat, dipandang serong dan tidak disukai oleh masyarakat. Okey, bila berita kita mencuri ni tersebar pada masyarakat-masyarakat, semestinya mereka akan memandang serong kepada kita sebab kita buat sesuatu yang tidak baik, dan semestinya mereka akan takut dengan kita sebab mereka tahu kita ni dikira sebagai seorang penjenayah. Yang kelima, hasil yang diperolehi daripada perbuatan mencuri adalah haram. Tak kisahlah kita ambil barang ke, duit sekalipun, barang yang kita perolehi daripada mencuri itu adalah haram dan tak boleh kita gunakan sama sekali.
Yang keenam, yang keakhir sekali, hati berasa tidak tenteram kerana telah mengambil hak orang lain. Okey, bila kita dah mencuri, kita ambil hak lain, kita guna hak orang lain yang bukan hak milik kita, hidup kita tak akan tenteram sama sekali, baik di dunia maupun akhirat. Sekian, terima kasih.